tentang konsep institusi keluarga ini yang berdasarkan Baitul Muslim ni sebenarnya. Bagaimanakah kaedah-kaedah untuk kita memastikan konsep Baitul Muslim ini difahami oleh masyarakat, terutamanya pelajar-pelajar yang ada sekarang ni, para remaja yang ada sekarang ni. Macam mana Ustaz? Sila Ustaz. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam tahiyatan min indillah thayyibatan mubarakah. Yaquluha an-nasu 'adatan wa naquluha 'ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu, amma ba'd. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Fahri Al-Malizi yang terlepas peluang, rakan lama saya. Tidak dilupakan juga kepada yang diraikan lagi dihormati Tuan Rektor kita Datuk Dr. Zainal Abidin. Begitu juga dengan Al-Fadil Ustaz Dawi Cahyono yang begitu indah meniklimasikan sajaknya tadi. Kepimpinan pelajar, tidak dilupakan yang dikasihi lagi diraikan tetamu yang kita kasihi ini, iaitu Al-Fadil Ustaz Habibur Rahman Al-Shirazi, atau bisa saya panggilnya Kang Abik, agar lebih mesra. Ya, seterusnya hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, saya panjatkan rasa syukur atas peluang yang diberikan ini. Asalnya kira-kira lebih kurang sebulan yang lalu saya menerima jemputan daripada wakil kerajaan negeri Kelantan yang mahu menggabungkan saya bersama dengan Ustaz Shirazi di Kelantan pada 14 hari bulan. Tetapi kebetulannya 14 hari bulan itu saya tidak berada di Malaysia. Jadi terlepaslah peluang itu, sedih juga rasanya. Tetapi begitulah aturan Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba UTP pula melamar dan menemukan saya di sini. Cuma kesusahannya sedikit Ustaz, kerana saya ini asalnya daripada Perak. Jadi sepertinya ketika Ustaz itu pulang ke Semarang, jadi di sini tu cakap saya tu harusnya seperti penduduk tempatan, temannya orang Perak kan. Jadi sedap nak bercakap bahasa Perak, walaupun lahir di Perak, walaupun membesar di Perak. Tetapi ini kali pertama saya menjejakkan kaki ke Universiti Teknologi Petronas. Terima kasih kepada pihak yang sudi menjemput dan menghadirkan kami di sini, insya-Allah. Baik, terus kepada soalan yang diutarakan oleh Dr. Raja Iskandar tadi. Saya terfikir juga, kalaulah Dr. Raja Ahmad Iskandar bisa menjadi Fahri, saya ini kalau boleh menjadi bawab pun jadilah, ya, melintas-lintas di belakang itu, maknanya menjual falafil cinta, kalau tidak bakso cintanya pun kan. Tapi saudara-saudari sekalian, saya berasa terpanggil dalam kesempatan masa yang tidak banyak ini, ya. Apabila doktor tadi menyatakan bahawa saya ini sebelum pulang ke Malaysianya sempat bertugas di Island Utara, di Belfast selama beberapa tahun. Ketika berada di sana itu, mata saya memerhati. Pemerhatian saya mengingatkan kepada sesuatu yang berlaku pada tahun 1978, kalau tidak silap saya, 78 ataupun 79. Ketika mana Mother Teresa menerima anugerah keamanan Nobel, Nobel Prize, Peace Prize Nobel. Beliau telah ditanya oleh sebuah majalah, apakah resepi ataupun formula Mother Teresa untuk menghasilkan sebuah dunia yang aman? Itu soalan dia. Jadi Mother Teresa ini menjawab pada ketika itu dengan jawapan yang tidak boleh saya lupakan. Membacalah, bukan habis, masa itu baru 3 tahun, tapi baca daripada tulisan. Kata Mother Teresa, "Go home and love your family." Pulanglah kalian ke rumah dan kasihilah keluarga masing-masing. Mother Teresa tidak melontarkan idea-idea yang bombastik, idea-idea yang luar biasa untuk menyelesaikan konflik yang berlaku di dunia ini, tetapi beliau kembali kepada asasnya, iaitu pulanglah ke rumah masing-masing, sayangilah ahli keluarga masing-masing. Itu titik mula kepada sebuah dunia yang sejahtera. Bila Mother Teresa sebut begitu, saya memerhatikan apa yang berlaku di negara barat. Dengan segala kepincangan yang ada di negara barat,
ada satu perkara yang saya cemburui, iaitu masyarakat di barat itu, terutamanya daripada kalangan misioneri Kristian, mereka menyeru manusia ke jalan mereka bilughatil hub, dengan bahasa cinta. Ad-da'wah bilughatil hub, mengajak manusia dengan bahasa cinta. Kalau adalah seorang atheist, ya, dia kata thank God I am an atheist. Oh, pelik juga tu, ya. Alhamdulillah saya tak percaya Tuhan, kan? Maknanya ada kontradiksi berlaku dalam sebutannya. Kata orang tak percaya Tuhan, dia kata I don't believe in God. Apa kata missionary Christian? It's okay if you don't believe in God, you just have to remember that God always believe in you. Oh, dia punya ayat dia very soothing. Kamu tak percaya Tuhan, tak apa, cuma kamu jangan lupa bahawa Tuhan sentiasa percayakan kamu. Bahasanya itu bahasa memujuk, bahasanya itu bahasa yang menjinakkan manusia. Tetapi apabila saya pulang ke Malaysia pada tahun 2004, 1993 itu, ketika memeluk ibu di lapangan terbang, memulakan safar fi talabil ilmi, kata orang hati-hati nanti pergi tempat orang kena culture shock. Saya pergi ke Jordan, alhamdulillah tak ada culture shock. Ketika duduk di island pun, alhamdulillah lebih kurangnya tidak ada culture shock. Saya kena culture shock tu bila balik ke Malaysia pada tahun 2004. Kerana di antara berita awal yang saya lihat di televisyen pada masa itu ialah seorang perempuan melahirkan anak dan dia tidak mahu kepada anak itu. Anak itu pastinya tanpa bapa. Anak itu dimasukkan ke dalam plastik sampah hitam tu dan dilepaskan daripada flat tingkat 9 ke tanah. Minta maaf saya sebutkan keempat penjuru alam terbangnya, yang itu tidak ketemu di tempat lain kecuali di tanah air yang kita kasihi ini. Itu yang pertama. Begitu juga dengan soal terdesaknya anak-anak muda untuk, orang kata Baitul Muslim tadi tu, terdesaknya anak-anak muda untuk tidak bertangguh memulakan langkah pertamanya nak bercinta. Orang kalau istilah, minta maaf dia bahasa dan pustaka, ya, istilah berkapal ni, kan, daripada zaman Jeffrey Dean ada dah. Tapi lah ni dia punya keadaan tu lebih mendesak. Saya menerima email daripada seorang pelajar daripada sebuah IPT. Dia kata, Ustaz, bantu saya. Kenapa? Kawan-kawan saya fitnah saya. Mereka kata saya ni gay. Saya tanya sebab apa? Sebab saya tak ada girlfriend. Masya Allah. Kerana tidak ada teman wanita, cowoknya tidak ada cewek, disyaki songsang. Tu tahap dia tu. Pelajar perempuan pula menghantar email kepada saya mengatakan bahawa dia baru putus cinta. Mereka cerita bahawa dia baru putus cinta. Sebab apa? Kawan-kawan dia tanya, siapa boyfriend kamu? Dia tak ada boyfriend. Supaya tidak dilihat pelik, dia terpaksa mereka cerita yang dia baru putus cinta. Alhamdulillah. So mana boyfriend? Boyfriend tak ada, baru lepas putus cinta. Pernah lah bercinta? Pernah dah, alhamdulillah. So normal. Ya. So maksudnya desperate sekali. Akhirnya persoalan cinta ini menjadi seperti gula. Saya sangat tersentuh dengan sajak tadi, ya. Seperti gula, seperti semut mencari gula. Mereka datang mengerumuninya kerana mahu mencari bahagia, dan akhirnya semua mati dalam derita. Maka sebab itulah akhirnya bila bercakap tentang soal Baitul Muslim ini, saya mengambil keputusan. Saya rasa kalau ikut kehendak hati saya, tajuk pertama buku saya mungkin Aku Terima Padahnya. Mungkinlah, ya, tajuk pertama ni, kan. Tetapi kerana memikirkan besarnya keperluan untuk mengajak manusia balik kepada Islam dengan bahasa cinta, maka buku yang pertama itu keluar dengan tajuk Aku Terima Nikahnya. Lalu tercatatlah, Ustaz, ya, di dahi saya ini, kalau di Malaysia ini dipanggil Ustaz Cinta. Itu sulit sekali, ya. Maknanya kalau ditulis di dahi itu Ustaz Cinta, alamat rumahnya juga harus dirahsiakan, ya. Takut-takut nanti ada orang yang memeluk pagar rumah, tidur dari malam sampai ke pagi kerana mahu bertemu dan berbicara tentang cinta. Itu bahaya dia. Balik kepada soalan tadi, oleh kerana pusingan yang pertama ni sahaja. Ketika Mother Teresa menyebut go home and love your family, saya kembali kepada apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Khairukum li ahlihi wa ana khairun li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang terbaik terhadap ahli keluarganya, dan aku adalah orang yang terbaik kepada keluargaku. Berjaya mentadbir sebuah syarikat yang mempunyai 5,000 kaki tangan tidak memberi sebarang makna kalau gagal menguruskan sebuah rumah tangga. Majalah Fortune menyebut
30% CEO bertaraf dunia berhasil untuk menjaga rumah tangganya seperti dia menjaga syarikatnya. 70% lagi tak berjaya. Bayangkan, boleh mentadbir sebuah syarikat, ada 5,000 pekerja, tetapi gagal menguruskan sebuah rumah tangga yang hanya ada seorang isteri dan mungkin 2-3 orang anak. Maka Al-Baitul Muslim adalah merupakan dunia kecil yang diamanahkan oleh Allah sebagai medan pertama perjuangan kita sebelum kita terjun ke medan yang lebih luas. Indah dan berjayanya sebuah rumah tangga, insya-Allah disitulah cermin kepada kejayaan kita di luar sana. Mungkin itulah serba sedikit definisi pusingan pertama saya tentang bagaimanakah persepsi saya tentang apakah yang dimaksudkan sebagai Al-Baitul Muslim. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Hasrizal atas definisi yang diberikan berkenaan Baitul Muslim. Kalau kita dengarkan ataupun kita ulas, kita kaji apa yang dikatakan oleh Ustaz Hasrizal tadi, ianya merupakan satu langkah pertama dalam hidup kita untuk meneruskan perjuangan kita untuk meneruskan hidup kita sebagai seorang umat Islam itu ataupun pada hamba Allah itu sendiri. Ustaz Habibur Rahman. Ya. Dah nikah no? Di mana Fahri? Sudah Allah. Dah anak berapa Ustaz? 2. Anak baru 2, istrinya 1 ya. Alhamdulillah. Nikah umur berapa Ustaz? Menikah umur 28 tahun. Umur 28 tahun Ustaz kita sudah mendirikan rumah tangga. Surah pastinya saya yakin kalau seorang ustaz ini kalau dia bernikah ataupun dia mempunyai pasangan, surah pastinya mereka ada step-step tertentu. Surah pastinya saya dapat menggambarkan seorang da'i, seorang penulis pasti penuh dengan kaedah-kaedah tertentu apabila dia ingin melamar seseorang. Mesti ada satu step-step tertentu apabila dia mahu mencari seorang pasangan hidupnya. Jadi ustaz, kita dah bincangkan sedikit tentang mukaddimah definisi konsep Baitul Muslim. Jadi kebetulan pula Ustaz, dalam depan kita ni ribuan, ratusan pelajar-pelajar yang ada yang saya yakin mau tak mau satu hari nanti mereka akan pergi ke arah untuk membina sebuah keluarga itu sendiri. Mau tak mau, ya, mesti kan? Kalau rasa-rasa tak nak kahwin tu something wrong lah maknanya. Itu naluri seorang insan biasa, dia pasti ada satu keinginan untuk mendirikan rumah tangga. Jadi Ustaz, apa pandangan Ustaz langkah-langkah terbaik terutamanya kepada golongan-golongan muda ni, adik-adik kita, pelajar-pelajar kita ini untuk merancang untuk membina sebuah Baitul Muslim yang akan datang apabila mereka tamat pembelajaran mereka nanti. Nak bertanya pandangan Ustaz saya Ustaz. Ini pertanyaan yang sangat menarik ini. Dan pastinya sebagian besar dari mahasiswa dan mahasiswi yang masih muda-muda ini, terutama yang pengen segera menikah, pengen mengetahui proses bagaimana bisa mencapai Baitul Muslim ini. Rasulullah bersabda, laisa lil mutahabbaini mislun nikah. Tidak ada yang lebih indah bagi orang yang saling cinta mencintai. Kalau ada 2 orang saling mencintai, tidak ada yang lebih indah dari menikah. Jadi muara yang paling indah bagi orang yang jatuh cinta itu adalah menikah. Tidak ada yang lebih indah daripada menikah. Lah dalam proses menikah ada beberapa hal yang memang harus kita perhatikan dengan seksama. Di Indonesia saat ini terjadi satu fenomena yang